Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak ambil masa sikit set up ni. Saya pun dah lama tak buat kelas online ni. Okey, dalam Fibo Uranus, semua boleh dengar Okey, cikgu clear. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalam Fibo Uranus, kita ada yang lain pernah ni tak? Pernah tengok video tak kat dalam YouTube tu? Sebab kalau saya sentuh kat sini, kalau tak faham dia susah ni. Okey, tak pernah tak apa. Nanti tengok kat YouTube dulu. Lepas join kelas ni tengok YouTube. Okey. Okey, dalam Fibo kejap dia baru masuk ni. Okey, dalam Fibo Uranus macam keluar. Okey. Kalau tengok line-line ni, ada line warna kuning, biru dengan warna purple kan? Okey. Line yang kat sini yang utama dan yang paling penting line yang warna purple ni lah. EMA 62. Okey. EMA 62. Okey. So yang dua line ni lagi ni kalau tak pakai pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Benda ni just panduan saja. Okey, dalam Fibo Uranus kita ada beberapa benda yang kita perlu tahulah. Okey. Dekat sini kita ada, saya ambil sikit-sikit je insyaAllah. Kita ada 3 base. 3 base yang utama. Tuan-tuan minta perhatian 3 base yang utama. Ni base 1. Base 1 high Uranus dengan Richter cell. Base 2 SNR, pivot SNR. Base 3 sinilah. Line replace by Khazanah Allah Maha Luas dengan backout cell. Dekat line bawah, base bawah ni kita akan panggil dia base low. Kalau base yang di atas kita akan panggil dia base high. Kalau base yang dekat tengah-tengah kita akan panggil dia base pivot. Okey, setiap 3 base ni, satu base ada 3 line. 3 line. 3 line tu main peranan yang penting lah. Okey. Okey, kemudian cara nak guna dia, kalau kita tarik di Fibo monthly, kita mesti kena open di time frame weekly. Macam tu. Kalau kita tarik di Fibo weekly, kita kena open di Fibo time frame daily. Macam tu. Boleh faham jadi nak tarik dia mesti kena tarik high low pada candlestick yang sebelumnya. Ini candlestick yang terkini, candlestick yang semasa, candlestick yang sebelumnya. Nilai dia. So sama dengan 3 time frame. Monthly, weekly dengan daily. Tiga-tiga tu boleh pakai. Ikut pada kesesuaian masing-masing lah. Mana yang minat nak tarik time frame mana pun boleh, tak ada masalah. Macam saya, masa awal saya trade 1K tu, saya akan guna time frame weekly. Time frame weekly saja. Okay, weekly open daily. Tu je. Okay, cuma kadang-kadang boleh open di time frame yang ke belakang lagi lah. Time frame daily kan, kita tarik weekly, kita boleh open time frame daily dan H4. Skin padam dan time frame H4.
Macam tu. Okay. Boleh, tak ada masalah. Jadi kalau kita open, kita tarik Fibo monthly pun, kita boleh open weekly, daily. Kalau kita tarik weekly, kita boleh open daily H4. Kalau kita tarik H4, kita boleh open H1 M30. Okay. Boleh, tak ada masalah. Okay. Jadi saya tunjuk contoh kita ambil pair lain lah. Pair apa kita cuba ambil gold. Okay. Dah dapat yang tadi semua dah dapat tangkap cara nak tarik dia. Okay. Kemudian setiap bulan kalau katakan kita tarik untuk time frame Fibo monthly. Okay, kalau kita tarik Fibo monthly, kita open weekly kan. Okay, open weekly. Jadi bila kita open weekly, kita tengok candlestick yang open candlestick ni lah yang open ni. Sekiranya dia open atas daripada retrace sell, bermakna pada bulan tu price akan melanjutkan lagi penerbangan dia lah. Dia akan teruskan terbang lagi kalau dia open di atas retrace sell. Okay. Kalau dia open di bawah retrace buy, maknanya price nak turun lagi pada bulan tu. Boleh clear Jadi maknanya kalau open retrace sell, bulan tu janganlah cari sell. Carilah setup buy. Okay. Okay, bila kita tarik weekly, tarik monthly, open weekly. Okay, tengok kat sini. Alah, besar pula time frame ni. Sekejap Okay, tarik time frame daily, Fibo daily dan open di H4. Okay, tengok kat sini. 2 Jun pukul 13. Okay. Okay, kat sinilah. Maknanya kat sinilah candlestick open untuk hari ni. Kan, 2 Jun 1 pagi. Maknanya lebih kurang kalau ikut broker ni pukul 6 pagi lah. 6 pagi. Okay. Okay, cuba tengok kat sini. Nampak tak candlestick yang reject khazanah Allah Maha Luas tu? Candlestick ni. Candlestick apa? Candlestick sell. Okay. Candlestick sell dia reject khazanah Allah Maha Luas. Next candlestick tu keluar, dia terus terbang. So kat sini lah signal kita. Kat sini signal kita. Kita dah boleh masuk buy kat sini. Boleh faham Boleh cikgu. Jadi nak tahu reject tu macam mana? Kalau candlestick sell, dia reject dia di bawah. Okay. Kalau candlestick sell, dia reject ni di bawah. Kalau candlestick buy, reject ni di atas. Tapi kalau jumpa candlestick yang macam ni, dia belum ada confirm lagi. Kan? Belum ada confirm. Ini reject ke? Reject nak turun ke? Reject nak naik ni candlestick ni. Kita tak boleh nak confirm lagi. Biar je dulu. Jangan kita masuk apa-apa position. Tunggulah candlestick yang seterusnya. Nampak candlestick yang ada seterusnya, keluar body yang besar, body sell. Kemudian reject khazanah Allah Maha Luas. So candlestick semasa yang ni terus terbang. Okay, boleh faham kalau tak nampak, kalau tak clear, jangan paksa diri untuk entry. Biar je dulu. Tunggu candlestick seterusnya apa yang dia nak buat lepas tu. Okay. That's why kita kena disiplin kat situ. Sekejap, asyik terputus. Hilang dia screen ni.
Okey, boleh faham Okey, ada apa-apa soalan tak? Assalamualaikum. Ada soalan tak? Saya cikgu. Nak tanya pasal line EMA tu yang merah tu 12 kan? 12, 62, lepas tu satu lagi yang tengah tu. Okey. Dia ada 30 expressional low. Lepas tu 34 expressional high. Yang ni warna kuning tu lah, warna orange tu. Lepas tu expressional 62 warna purple. Okay. EMA ni apa function dia? Apa function MA ni? Function dia sebagai crank. Kalau kita nampak dia berada di bawah ni, kita cari setup buy je lah. Okay, cari setup buy je. Lagi-lagi kalau kita tengok dia dah touch candlestick ni, lepas tu dah ada setup di Fibo. So kat situ kita boleh masuk lah position. Kalau tak nak pakai EMA ni pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Ada soalan lagi tak? Ini baru buat reject, belum tengok yang break lagi. Ada soalan ke? Proceed, Cikgu. Proceed. Okay, bagus. Boleh, Cikgu. Boleh. Okay, kita tengok yang seterusnya. Itu keadaan reject. So, sekarang kita tengok keadaan reject juga. Tapi position sell. Kan? Menurun tu. Okay. Dah jauh ni. Boleh lah ni. Okay. Kita tengok candlestick monthly untuk Fibo monthly untuk pair USD CAD. Open weekly. Okay. Masih tak ada setup kat sini lah. Tapi ni kita tengok pair lain Pening sikit. Tak apa. Dia asyik terputus lah share screen ni. Tak apa kot. Okay. Tarik Fibo daily. Kemudian kita open hash 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, ni candlestick pagi ni lah. Pagi ni candlestick ni. Ni candlestick pagi ni. Okay, nampak tak kat situ? Pagi tadi ni pun downtrend kan? Downtrend. Pagi tadi ada keluar satu candlestick buy. Kemudian dia reject. Nampak tak reject halus tu? Nampak tak tu? Reject kan? Reject apa? Reject high. Reject line high. So bila reject line high, next candlestick tak banyak cakap, terus jenam. Dia naik pun, kalau kita letak stop loss kat TP1 pun, dia tak cecah pun.
retest sekejap, naik sikit je terus turun U6. Okay, dah dapat signal satu kat sini dah. Ada reject kat sini, kita masuk sell. Nampak tak? Candlestick buy, rejectnya mesti di atas. Okay, reject line high, kemudian keluar next candlestick terus U6. Okay, dapat satu signal, dapat satu position sell kat sini. Lepas tu next candlestick pula. Next candlestick kita tak tahu. Depan ni kita tak tahu apa akan jadi. Nak buy ke nak sell ke? Kan? Jadi cara dia macam mana? Tengok candlestick yang sebelumnya. Ini kan kita nak masuk candlestick ini. Candlestick sebelumnya ni lah. Nampak tak dia dah reject, dia dah break ni situasi dah break Dia dah break retrace sell. Kemudian tergantung kat situ. So kat sini kita boleh letak PO sell limit kat sini. PO sell limit. Berapa? Okay, boleh letak PO sell limit dekat sini 1, 2, 3. Satu base ni lah. Satu base ni boleh letak PO sell limit. Okay. Tapi dekat sini bila keluar next candlestick, dia tak touch pun kita sell. Dia tak touch, dia terus U6. Okay, terus U6. Okay. Ini situasi untuk candlestick break lah. Okay. Nampak tak? Boleh faham? Faham. Kak Intan. Okay. Faham cikgu, faham. Okay, settle Kemudian bila kita nampak candlestick tergantung macam ni, candlestick tergantung macam ni, kan, ada kemungkinan dia ada boleh jadi dua situasi. Satu situasi pertama dia boleh terus turun, yang kedua dia boleh jadi candlestick 1-2. Candlestick 1-2 macam mana? Nampak ni tergantung kan? Keluar candlestick yang kedua, dia terus U6, dia ambil PO dekat latest buy, terus naik. Okay, ambil PO dekat latest buy, dia terus naik, kemudian dia terus break satu line di line SNR. Nampak tak? Dia break kat sini dan dia reject di line pivot. Dekat sini kalau kita nak masuk sell, boleh nak masuk sell. Sebab apa? Kat sini kan dia downtrend. Boleh masuk sell. So kita letaklah PO sell limit kat sini. Yang mana ada candlestick sell yang dah break line Fibo. Kat situ kita boleh letak PO sell limit. Faham? Apa dia? Line SNR, line kita sell. Okay, yang ada candlestick body tu dah break line Fibo. So boleh letak PO sell limit kat situ. Okay, clear Okay, kemudian situasi seterusnya 1, 2. Okay, ada siapa tak faham? Ini apa tidur apa? Faham cikgu. Faham cikgu. Okay. Okay, yang apa yang dikatakan dengan V3 tu V3 tu maksud dia kita boleh tarik untuk candlestick engulf. Okay, candlestick engulf. Itulah dia V3. Macam tuan-tuan okay, nampak tak kat sini monthly kan? Okay, monthly untuk AUDC AD ni, apa yang kita boleh nampak kat sini, dia open di bawah retrace buy. Betul tak? Candlestick monthly ni, dia open bawah retrace buy. So jangan cari buy lah. Okay. Untuk bulan ni jangan cari buy lah. Dia nak turun lagi tu. Dia boleh turun sampai dekat sini. Okay. Okay, yang dikatakan dengan V3 tu apa dia? Okay, bila kita tarik, biasa kita tarik untuk
Untuk ni kan, untuk candlestick monthly, candlestick yang sebelumnya kan. Kita boleh tarik juga untuk Fibo tu kita boleh biarkan sampailah bulan ni close, open bulan depan. Kita boleh pakai lagi. Dia boleh pakai sehingga setahun lah. Fibo tu boleh pakai sampai setahun lah. Okay. Ni kan 1 Jun 2021, 1 Mei, 1 April, 1 Mac, Februari, Januari, Disember. Okay, Disember. Maknanya boleh pakai daripada sini. Boleh pakai. Memang nak turun. Memang nak turun lagi ni. Kalau ada S2, S3, ada S4 kat sini, memang dia akan pergi ke S4, insyaAllah lah. Okay. Saya target kat sini nanti. S4, saya tak buat S4 kat sini. Saya tak buat Fibo S4. Saya buat sampai S3 je. Okay, boleh faham ini V3 ni. V3 ni belajar pun free. Kalau tak faham, tak boleh tangkap lagi, tak tahulah. Bagi komitmen lah, minta bagi komitmen. Tu je. Untuk monthly macam tu boleh tarik sampai setahun. Untuk weekly boleh tarik sampai bila? Weekly. Sampai bila boleh tarik? Weekly kita boleh tarik untuk 4 minggu lah, untuk 1 bulan tu. Minggu pertama kita tarik untuk weekly, kita boleh hold sampai 4 minggu. Masuk bulan kedua dah tak boleh pakai dah. Okay, untuk daily macam mana pula? Untuk daily Seminggu. Bagus, untuk seminggu je. Okay. Satu tips lah untuk Fibo V3. Dan yang tips yang kedua, macam mana kita boleh tarik di Engulf. Contoh, nampak tak sini ada Engulf sell. Ni ada candlestick sell ni, nampak tak? Tebus. Ni Engulf sell ni. Okay, engulfing sell. So boleh tarik untuk candlestick engulf. Ni V3 tips nombor 2. Okay. Tarik kat sini satu, tarik kat sini satu. Habis cerita. Okay, habis cerita. Tak payah nak buat apa-apa dah. Tak payah nak open candlestick sebelum ni pun boleh. Nak open candlestick weekly pun boleh, tak masalah. Tapi bila kita open di kalau kita biarkan saja di candlestick di time frame monthly pun dah cukup dah. Dah cukup dah, sebab kalau kita open weekly takut candlestick tu terlampau banyak sangat dan jarak dia terlampau jauh. Okay, bila kita open di bukan, bila kita tarik di Engulf, so kita dah nampak candlestick ni dah break kan. So kita tarik candlestick engulfing sell kat sini. Open pula candlestick monthly kat sini. Open pula, open kat sini. Sah-sah lah cari sell. Sebab apa? Sebab dia open bawah retrace buy. Macam saya bagi tahu dah tadi. Fibo V1 tu. Open bawah retrace buy ataupun open di base low, bawah retrace buy lah, di base low ni. Kan? Kita cari sell saja. Sekarang ni dia open kat sini. Open kat sini. Nak buat apa? Nak cari buy. Buy lah. Kita nak buy, kita buy. So kita boleh profit sampai sini saja. Lepas tu dia akan terus junam, keluar naik candlestick, junam terus. Habis kita MC kat sini terus. Tak payah kita nak cari buy kalau dah open kat bawah tu. So cari apa? Cari sell saja. Letaklah PO sell limit dekat base low ni. Kat base low. Tu je cara dia. Letak banyak-banyak pun tak apa, tak masalah. Okay, boleh faham Clear. Line clear. Tips nombor 2. V3. Ada soalan? Faham cikgu? Alhamdulillah. Bagus. Sorry cikgu. Okay. Tip nombor 1 tadi. Nombor 1. Okay. Tanya kat Intan kot. Tak payah. Okay. Tip nombor 1. Macam ni. Untuk monthly,
kita boleh tarik untuk candlestick monthly, candlestick sebelum kan. Okay. Itu tip nombor 1 dia macam ni. Okay, sekarang kita tengok untuk monthly pada tahun ni kita boleh tarik tengok di sini Jun, Mei, April, March, February, January, Disember kan. So kita boleh tarik untuk awal tahun. Dan kita boleh hold Fibo tu sampai setahun. Untuk monthly. Untuk Fibo monthly. Kalau untuk Fibo weekly, kita boleh hold sampai 4 minggu. Maksudnya tarik pada awal bulan, di weekly yang pertama, minggu pertama, kita boleh hold sampai, hold tu maksudnya tak payah tukar Fibo lah. Tak payah kita nak close Fibo tu, tak payah. Biarkan Fibo tu dekat situ. Kemudian kita boleh hold sampai 4 minggu. Bukan hold position tau, maksudnya hold Fibo tu. Okay, di Fibo daily kita boleh hold sampai seminggu. Okay, boleh faham tu tip 1 lah. Tip 2 tadi yang saya bagi tahu boleh tarik dia engulf buy ataupun engulf sell. Okay, ada apa-apa soalan? Screenshot. Cikgu, sorry cikgu. Mm-mm. Yang cikgu kata PO sell limit ke buy limit tu dekat base yang 3 tu tadi retrace sell, retrace buy dengan dekat SNR pivot kalau ada break. Okay macam ni. Kalau kata kita nak letak PO, sekejap skin hilang dia kejap hilang, kenapa Okay, katakan kita tarik time frame daily, Fibo daily, tarik time frame daily, kemudian kita open dashboard kan. Okay, macam ni. Kita nak letak PO sell limit. Sekarang ni kita nak masuk sell, position sell. Okay, position sell. Kalau kita nak masuk buy sekalipun, pastikan di line Fibo ni, ada candlestick yang dah break. Candlestick buy yang dah break. Apa? Cuba tengok. Apa candlestick buy yang dah break? Yang ni lah dia. Nampak tak? Break victory. Bukan lah. Ni line ni saya baru nak buat ni. Dia dah break line retest buy. So kat sini kita boleh letak PO buy limit. Sebenarnya kita boleh letak PO buy limit dia seluruh base ni. Di seluruh base ni. Okay. Untuk sell pula. Untuk sell, kalau kita nak masuk sell, kita boleh letak PO sell limit di candlestick sell yang dah break line Fibo. Apa dia yang dah break line Fibo? Contoh di line SNR, retest sell. Okay, so kita nak letak PO sell limit kat situ. Boleh, tak ada masalah. Yang penting, bila kita nak letak PO sell limit tu, pastikan ada candlestick yang sebelum tu ada setup lah. Contoh candlestick yang ni candlestick semasa, ni candlestick yang sebelum. Setup apa kat situ? Setup sell kan? Dia reject line pivot. Okay. So kita nak instant sell terus pun boleh, ataupun kita nak letak PO sell limit di line SNR ataupun di line retest sell. Pastikan candlestick sell yang dah break line Fibo. Itu je. Itu je. Kalau nak letak di shadow ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang penting dia candlestick sell lah, bukan candlestick buy. Okay, boleh faham sorry. Okay, ada soalan? Makin nak tanya. Ah. Kalau kita nak trade di H4 tu, Di mana? nak trade di time frame H4, Okay. tarik daily sebelum ke ataupun lebih sesuai daily yang hari ke-7 tu? Okay. Yang cantiknya sebab daily ni kan dia dia punya zone dia, ruang dia tak panjang kan, tak
tak jauh. Jadi kita daily pun kita nak trade pun taklah kita hold lama. Jadi yang terbaiknya kita tarik Fibo di candlestick daily yang sebelumnya. Maksudnya di sini lah. Tapi nak tarik untuk candlestick yang daily katakan di awal minggu pun boleh, tak ada masalah. Maksudnya tarik di sini, lepas tu holdkan terus. Hold je. Biarkan Fibo kat situ selama seminggu pun boleh. Tapi untuk daily saya cadangkan ambil lah di time frame daily yang sebelumnya. Sebab dia punya zone dia tak besar. Dan kita nak trade pun bukan kita nak hold lama-lama. Kan kita nak hold sikit, nak trade sekejap-sekejap je. Daily biasanya daily intraday. Okay, macam saya trade di Fibo weekly, saya masih lagi layan intraday. Saya tak ada hold lama. Cuma saya gunakan Fibo weekly lah. Zone tu kita nampak besar. Faham zone tu, zone chart tu nampak besar dan line-line Fibo tu nampak luas. Bila ada setup saya masuk dan saya tak hold lama. Walaupun Fibo tu Fibo zone yang besar, weekly kan zone besar, tapi saya tak hold lama. Dia lagi lama kita berada di dalam market, lagi berisiko lah kita. Okay. Ada soalan lagi? Mungkin terjawab kat tadi. Ada soalan lagi ke? Cikgu, target TP dia macam mana pula Okay, target TP dia okay. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Okay, macam kita dah belajar di Fibo base 1 pula. Fibo V1 kita dah belajar, tu dah ada dalam YouTube kita belajar ada 3 base kan, base high, base low, base pivot kan. So target TP kita kalau katakan kita entry position sell di sini high, base high. So TP kita kat mana? TP kita dekat base low lah kalau ikut yang sebenarnya, base low. Sebab Fibo ni, dia macam putar-putar pun sama juga. Nampak? Putar-putar pun sama juga. Okay. Low kat atas ke, high kat atas ke, sama je. Tapi jangan peningkan kepala, kita letak je high dekat atas. High mesti di atas. Okay, target TP kita Allahu Akbar. Kita letaklah di base yang terdekat. Kalau kita entry di base low, kita masuk sell, kita letaklah di base pivot. Base pivot ni maksudnya kita boleh letak TP di sini boleh, TP di sini boleh, TP di sini boleh. Okay, tapi kalau ikutkan yang sebenarnya, bila kita entry sell di sini, price tu akan turun sampai ke sini lah. Sampai di base low. Macam tu, kalau kita entry di base low, price akan pergi ke base high. Macam tu. Untuk langkah berjaga-jaga kita ambil sampai TP base pivot je. Lepas tu kita buatlah set BE ke, lock position ke, kemudian kita tengok price naik sampai atas, barulah kita take profit. Okay. Fibo ni memang macam ni, dia Fibo apa orang panggil, Fibo ratio. Putar-putar pun macam tu juga. Kita buy kat situ kan. Kita buy kat situ. Kat sini ada high, base high dan base low. So saya terbalikkan. Saya terbalikkan high kat bawah, low kat atas. Nampak? Kita buy tadi tu dia pergi kat kita sell. Sama je. Tapi jangan pening kepala ikut je apa SOP dia. High di atas, low di bawah. Okay, mudah-mudahan terjawab lah. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Cikgu, nak tanya cikgu. Okay, boleh. Saya ni ada, kalau macam price open tu, contoh sell yang 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima tu, dia open tu, dia open bawah kan. Bila makna dia dah break low apa?
base low kan. Okay. Jadi saya tak tahu dia punya apa next punya base tu. Ke kita boleh tukar, maksudnya kita nak buat dia punya base tu dekat mana pula? Kalau dia dah break low ataupun high. Oh, Contoh dia dah maksudnya kan kan dekat kalau yang sekarang ni kita tarik yang cikgu tarik yang daily ni, kita nampak retrace sell kat mana, pivot kat mana, retrace buy kat mana kan. Tapi bila CS tu dia dah break high, dekat mana pula dia punya yang pivot dia punya apa tu? Macam mana nak cakap base dia lah. Ya, base tempat yang entry point dia tu. Okay, insyaAllah saya jawab. Okay, base pivot lah. Base high, base pivot dan base low. Okay, soalan dia kalau katakan dia break high. Okay, kalau dia break high ni, mana TP kita? Kat atas ni tak ada base. Betul. Atas ni memang tak ada base. Dia gunakan line saja. Line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, TPFM ni, line 5, TP6, TP7. Ni semua line ni, dia tak ada base. So maknanya kalau katakan dia break high, dia akan pergi kat TP1 lah. Dia pergi kat TP1. Kalau break TP1, dia akan pergi kat TP2. Break TP2, dia akan pergi kat TP3. Okay. Tapi biasanya, tempat yang dia biasa yang apa orang kata, yang sonok price ni untuk buat reverse, biasanya di TP2. Ni sini tuan-tuan boleh buat nota lah. Di TP2 ni antara price biasa ni akan buat reverse. Okay. Kemudian dekat sini. Sekejap saya tengok. Dekat ni. TPFM. TPFM ni TP5. Memang tak ada Fibo dalam, tak ada nota saya bagi TP5 ni rasanya kalau tak salah saya. Di sini pun dia akan berlaku reverse. Akan berlaku reverse. Tapi kenapa ada sampai TP6, TP7, TP8 ni? Adakah price tu akan naik sampai melonjak gila-gila ke atas tu kan? Jawapannya tak lah. Daily takkanlah nak naik sampai beribu, ratus ribu pip sampai atas ni. Tak. Cuma bila kita guna di Fibo time frame besar, monthly, weekly, daily, monthly, weekly, price akan terlajak sampai atas ni. Dia akan ada terlajak sampai atas ni. So kita nak tengok bawah ni memang dah tertinggal jauh lah. Bila dah terlajak, kita akan tengok di line-line Fibo yang berada di sini. Contoh macam yang saya bagi tahu tadi kan. Macam ni kan. Kita guna Fibo Engulf Fibo Engulf yang V3 tu, kita letak di Engulf sell. So kita letak dekat sini lah. Okay. Nampak tak kat sini? Candlestick ni, candlestick sell ni, dia dah break tau. Dia dah break TP7. So next dia akan pergi kat mana? TP8 lah. Kat sini kecil ni. Okay. Ataupun kalau kita tarik di awal tahun, macam yang saya bagi tahu tadi, kita boleh hold Fibo monthly setahun kan? Nampak tak? Line candlestick monthly bulan lepas, dia dah break S3. Line S3. Line S3 ni jauh ni daripada TP1, TP2, TP3, 4, 5 ni base, high base ni jauh ni. Jauh sangat. Dia dah break line S3. Jawapan ni insyaAllah dia akan pergi dekat S4. Tapi S4 saya tak ada. Saya tak buat S4. Saya buat sampai S3 je. Jadi memang dia nak turun jauh lah cerita dia. Memang dia nak turun jauh. Kalau ada position UTC-AD buy,
cepatlah close. Masuklah, carilah setup cell. Saya dah buat arrow sampai situ. InsyaAllah dia akan pergi sampai situ. Okay, mudah-mudahan terjawab soalan saya tadi. Rusma. Okay, ada soalan lagi tak? Ada soalan ke? Ada cikgu, Intan tak ada. Yang Kak Bakis tu, Kak Bakis, ada soalan ke? Tak ada cikgu. Okay, yang lain saya anggap semua faham lah. Okay, saya anggap semua faham lah insyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan, minta tanya dekat dalam grup Facebook Iranas Official. Situ je. Apa-apa soalan boleh screenshot, tanya kat situ. Tarik trik macam satu. Apa tu? Okay. Kemudian sama-sama. Okay, kemudian kelas saya ni tak ada apa-apa kena bayaran. So tuan-tuan nota apa semua tuan-tuan buatlah sendiri. Buatlah sendiri. Saya presentation apa semua ni saya lemah. Saya tak pandai. Komputer pun saya tak pandai. Okay. Cuma apa yang saya tahu saya share lah. Saya tak ada apa pun. Apa yang saya tahu saya akan share. Okay. Jadi sebelum-sebelum ni kelas-kelas saya pun memang tak ada apa-apa bayaran. Kalau kata nak support, bolehlah support di broker yang saya trade sekarang, di broker Exim Trade. Broker Exim Trade ada 3 akaun. Pertama akaun SEN, yang kedua akaun ECN, yang ketiga akaun standard. Akaun SEN dia leverage 1-2000, akaun ECN leverage 1-1000, akaun standard leverage 1-3000. Bolehlah kalau rasa nak support saya, boleh register di broker tu. Okay. Nak link apa semua boleh PM saya. Nanti boleh PM saya insyaAllah. Okay. Ada LD kat situ, ada online bank transfer boleh, tak ada masalah. Itu je lah. Okay, kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya dalam grup Okay, terima kasih banyak. Terima kasih cikgu. Okay cikgu, terima kasih cikgu. Minta maaf Masih kalau cikgu. saya punya apa ni, presentation saya tak kemas. Terima kasih banyak. Thank you, cikgu. Sama. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.